Dan bagi mendapatkan perkembangan hari kedua sidang ini, kita bersama dengan wartawan Israr Khalid yang sudah bersedia dengan laporannya. Israr, silakan dengan laporan anda. Terima kasih rakan setugas di studio. Hari ini saya berada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bagi menghadiri Persidangan Inovasi Malaysia 2014, di mana persidangan ini dihadiri oleh kira-kira 32 penceramah tempatan dan luar negara yang hadir untuk membincangkan topik mengenai inovasi dan berkongsikan idea untuk menggalakkan budaya inovasi dalam Malaysia mengejar sasaran untuk mendapat pendapatan per kapita $15,000 pada tahun 2020. Dan untuk hari kedua ini, persidangan ini berlangsung selama 2 hari, semalam dan hari ini. Dan untuk hari ini dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang hadir untuk merasmikan persidangan pada hari ini dan seterusnya menyampaikan ucap tamanya semasa majlis perasmian pada pagi tadi. Dan antara yang diberi penekanan oleh Perdana Menteri dalam ucap tamanya tadi adalah yang pertamanya mengenai NCII ataupun Indeks Inovasi Korporat Kebangsaan, di mana ini NCII ini merupakan kad skor untuk mengukur tahap inovasi dalam perusahaan, dan ia juga menjadi alat untuk mempromosikan pengurusan inovasi dan membekalkan mekanisme untuk syarikat-syarikat melabur secara efektif. Dan bersama saya untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai Agensi Inovasi Malaysia dan juga NCII ini adalah bersama saya adalah Encik Abdullah Arshad, iaitu Executive Vice President of AIM, Agensi Inovasi Malaysia. Baik, apa khabar Encik? Alhamdulillah. Jadi yang pertama saya nak tanya, bagaimana PM ada menegaskan bahawa inovasi ini perlu diukur agar dia dapat dimonitorkan, dapat dipantau sejauh mana sebuah syarikat itu telah mengamalkan budaya inovasi. Jadi kita nak tengok bagaimanakah inovasi ini diukur dengan cara melalui NCII ini. Ya. Apabila Agensi Inovasi Malaysia pada mula ditubuhkan, Perdana Menteri sebagai pengerusi telah memberi mandat kepada kami untuk menumbuhkan atau membangunkan, develop satu indeks. Pada mulanya adalah pada government link companies atau GLCs, yang basically yang boleh diguna pakai sebagai pengukur dan juga yang boleh direplicate ataupun boleh diguna pakai oleh syarikat-syarikat lain. Apakah dia sebenarnya NCII, National Corporate Innovation Index ni? Ialah ada 8 perkara dalam indeks tu yang mengukur dari segi dalaman kesediaan ataupun readiness ataupun tahap kesediaan satu-satu organisasi itu untuk berinovasi. Contohnya, yang pertama, adakah mereka mempunyai strategi apa yang nak diinovatkan? Adakah mereka tahu, mereka mempunyai talent ataupun keupayaan dari segi pekerja, sama ada mereka membina ataupun develop talent tu ataupun sebaliknya. Dan do they collaborate, maknanya ada tak kerjasama dengan universiti-universiti, dengan syarikat-syarikat, kadang-kadang dengan supplier dia orang sendiri. Jadi ukuran yang 8 ni tadi boleh diguna pakai untuk mereka menentukan sama ada di manakah mereka. Dan apa yang agensi inovasi buat ialah syarikat-syarikat yang sudah berdaya maju atau bersaing di luar negara yang mana kita dapatkan ukurannya, kita akan bagikan dia benchmark dia. Syarikat contohnya macam syarikat pengeluaran yang maju, dia punya indeks ni di sini. Di manakah kamu? Kan? Jadi dia boleh agaklah macam Usain Bolt lari, ni lajunya. You lagi sekarang kat mana? Jadi dia akan sendiri menentukan hala tuju mereka. Bukannya aim yang menentukan, tetapi mereka yang menentukan di manakah mereka ingin berada dan apakah usaha-usaha yang patut dia lakukan untuk nak catch up, untuk nak be there. Jadi indeks ni adalah untuk digunakan sebagai satu untuk nak mengolah, membolehkan pengurusan inovasi itu dilakukan dengan lebih baik. Okey. Cakap kita tahu NCII ini dah dijalankan dalam 3 tahun. Ya. Dan antara yang telah menyertainya adalah syarikat seperti Petronas dan Sendabi. Jadi macam mana peranan AIM untuk menggalakkan lebih lagi penyertaan daripada syarikat-syarikat besar, sebab kita tengok memang Perdana Menteri tekankan sangat mengenai inovasi ini sebab ia mampu untuk melonjakkan ekonomi negara. Macam mana kita nak menarik lagi penyertaan daripada banyak syarikat di Malaysia ini? Terima kasih. Sebenarnya syarikat-syarikat yang disebutkan oleh Perdana Menteri tadi seperti Sendabi, Petronas adalah syarikat-syarikat yang bergabung dengan kita, bekerjasama dengan kita, sebab Agensi Inovasi Malaysia menggunakan syarikat-syarikat ini sebagai satu tempat untuk nak
untuk nak mencuba sama ada benda ni boleh tak digunakan di dalam environment ataupun dalam persekitaran bisnes di Malaysia. Syarikat-syarikat yang kita pilih melingkungi 12 NKA yang ada, daripada plantation, daripada, jadi syarikat-syarikat seperti Sime Darby dan Petronas Gas seperti yang specifically menggunakan indeks ni untuk dicuba. Dan apabila mereka mendapatkan feedback, kita akan rumuskan inilah dia perkara-perkara yang patut kita ambil kira apabila kita menggunakan NCI. Dan salah satu daripada perkara yang kita akan buat lepas ni ialah untuk mendapatkan syarikat-syarikat yang lain yang kita ada brosur-brosur yang kata kalau sekiranya mereka berminat untuk nak menggunakan NCI ini dan mendapatkan sedikit bantuan daripada kami, just like hanya perlu register saja. Apa yang kami akan lakukan, kami akan binakan satu software program yang mana kita akan share dengan all the companies di Malaysia yang mana berminat untuk nak membangunkan proses inovasi di dalam syarikat mereka, dan kita akan hubungi mereka untuk nak adakan workshop dan sebagainya supaya mereka dapat gunakan tool ni ataupun alat ni untuk digunakan di dalam syarikat mereka. Okey, baik, terima kasih Encik Abdullah. Itu dia tadi sedikit mengenai penjelasan bagaimana untuk menggalakkan budaya inovasi dalam perusahaan di Malaysia dalam matlamat kita mengejar matlamat negara maju menjelang 2020. Dan saya kira itu saja yang boleh saya bawakan setakat ini dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan setugas di studio.